Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira binti Abdul Aziz. InsyaAllah saya akan mengupas satu video mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 dalam bidang hadis, tajuk mencari yang halal, pelajaran yang ke-10. Okey, kita fokus kepada set induksi yang pertama. Okey, set induksi berdasarkan video yang saya tengok, set induksi yang digunakan adalah sangat menarik. Guru memulakan kelas dengan menggunakan puzzle, sebuah permainan puzzle dibawa di dalam kelas, dan apabila guru masuk, guru terus menyuruh pelajar untuk melengkapkan puzzle tersebut. Dalam masa yang sama, pelajar tertanya-tanya, apa yang hendak kita belajar pada hari ini? Jadi puzzle tersebut telah membuatkan pelajar rasa tertanya-tanya. Seperti mana kita tahulah, set induksi adalah untuk merangsang dan menimbulkan rasa ingin tahu dalam kalangan pelajar apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, jadi melalui set induksi yang telah digunakan oleh guru ini, saya melihat set induksi ini sangat menarik. Cuma bagi saya ia agak lama. Ia agak memakan masa sedikitlah untuk menggunakan set induksi seperti yang digunakan oleh guru tersebut. Jadi apa yang saya lihat berdasarkan set induksi yang digunakan oleh ustazah tersebut, bagi saya ustazah ini dapat mengaitkan set induksi dan juga tajuk pembelajaran yang hendak diajar pada hari tersebut. Seterusnya kita beralih kepada kemahiran pengajaran yang kedua, iaitu menerang atau mengolah isi. Baik, berdasarkan video yang saya lihat ini, guru ini menggunakan satu pendekatan yang menariklah bagi saya, iaitu pendekatan elektik, yang mana ia melibatkan guru dan juga pelajar. Guru memberi penerangan dan dalam masa yang sama, guru melibatkan pelajar untuk turut serta dalam pengajaran tersebut. Bagi saya, penggunaan modul yang digunakan oleh ustazah ini adalah satu cara yang sangat bagus, kerana modul itu boleh dijadikan sebagai bahan bantu mengajar dan dapat merangsang pelajar untuk lebih memahami apa yang hendak diajar. Okey, selain itu, penyampaian yang disampaikan oleh ustazah ini bagi saya ia sangat tersusun. Kerana apa? Sebab ustazah ini mengajar, pertama sekali ia secara umumnya dia mengajar tentang tajuk mencari yang halal. Kemudian diteruskan lagi dengan maksud-maksud perkara yang halal dan maksud-maksud perkara yang haram, serta diteruskan dengan maksud-maksud perkara yang syubhah. Dan dalam masa yang sama didatangkan lagi contoh-contoh berkaitan tiga halal, haram dan juga syubhah tadi. Berdasarkan contoh yang diberikan oleh guru, sangat jelas bagi saya. Seperti mana kita tahu, kemahiran pengajaran yang ketiga ialah memberi contoh. Jadi apabila guru ini memberikan contoh yang banyak dan contoh-contoh yang diberikan itu mudah difahami oleh pelajar, maka pengajaran dan pembelajaran pada hari tersebut sangat efektiflah. Sebab apa? Sebab guru dapat memberi satu contoh dan gambaran kepada pelajar tentang tajuk mencari yang halal tersebut. Seperti mana guru memberi contoh perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram seperti meminum arak, perkara-perkara yang syubhah seperti kita nak makan sesuatu contohnya, tapi kita rasa was-was, boleh makan ke tak makanan ini? Jadi guru memberi contoh seperti itu dan guru bertanya kepada pelajar, adakah apabila kita was-was kita boleh makan? Maka jawab pelajar, tidak boleh. Kenapa? Kerana ia termasuk dalam syubhah. Okay, jadi bagi saya lah, apa yang diberikan contoh oleh guru ini bagi saya sangat-sangatlah memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar. Seterusnya kita beralih kepada variasi rancangan semasa pengajaran berlangsung. Okay, bagi saya berdasarkan video yang saya lihat, ustazah ini ada variasi yang digunakan semasa pengajaran. Cumanya seeloknya tambahkan lagi variasi semasa pengajaran tersebut, kerana seperti mana kita tahu, pelajar ni dia mudah hilang rasa minat untuk belajar. Mana kata pelajar ni mudah rasa bosan. Jadi apabila guru menggunakan satu keadaan yang sama, mungkin pelajar makin lama makin bosan. Seperti mana kita tengok video tadi lah, ada pelajar yang perlu dipaksa baru nak bangun, baru nak jawab soalan. Jadi mungkin guru perlu menggunakan satu kaedah ataupun variasikan lagi cara pengajaran supaya pelajar ni dapat mengekalkan minat mereka semasa guru mengajar.
Kemahiran pengajaran yang seterusnya ialah kemahiran penyalan. Okey, berdasarkan video yang saya lihat, ustazah ini banyaklah bertanya soalan kepada pelajar. Cara yang digunakan oleh ustazah ini bagi saya bagus. Sebab apa? Sebab pelajar dapat menjawab soalan yang ditanya kerana soalan yang ditanya jelas. Okey, sebagai contoh, ustazah ini juga ada menggunakan satu cara. Beliau bertanya kepada pelajar secara umum terlebih dahulu. Kemudian beliau bertanya kepada pelajar seorang demi seorang. Minta pelajar ini bangun, kemudian minta pelajar ini bangun. Dan cara itu menyebabkan pelajar akan rasa dihargai. Okay, sebagai contoh, kita kalau guru panggil nama kita akan rasa, oh, ustazah ni panggil nama aku. Okay, nak cuba buat yang terbaik. Jadi itulah cara guru sepatutnya yang kita perlu amalkan. Cumanya berdasarkan video yang saya lihat ni, mungkin guru boleh mencari satu lagi cara yang boleh melibatkan semua pelajar. Maksudnya bila kita bertanya kepada seorang pelajar, mungkin ada pelajar yang rasa aku nak juga ditanya, tapi kenapa aku tak ditanya? Okay, mungkin kita boleh tanya, okay, siapa yang nak jawab soalan contohnya, ataupun kita sebut seorang-seorang. Okay, awak ada soalan contohnya lah. Jadi bila kita melibatkan semua pelajar, pelajar akan rasa ada wujud dalam kelas tersebut. Bagi saya, kemahiran penyalan ini adalah sangat penting untuk menarik minat pelajar dan untuk memberikan pelajar itu lebih fokus di dalam kelas. Kadang-kadang pelajar ni, dia ada dalam kelas tapi fikiran dia tu tak ada. Jadi bila kita sebut nama dia, dia akan rasa, oh, ustazah panggil saya ke? Jadi kita akan jawab soalan yang ditanya oleh ustazah tersebut. Untuk pengukuhan pula, video ini menunjukkan bahawa ustazah ini menggunakan satu kaedah pengukuhan seperti menyuruh pelajar menulis di papan putih. Maksudnya guru nak tahulah sama ada pelajar tersebut memahami ataupun tak apa yang diajar. Jadi kaedah pengukuhan itu baguslah. Mungkin satu lagi saya cadangkan supaya guru boleh mengadakan satu kuis supaya pelajar lebih interaktif lah dalam pembelajaran. Contohnya membuat kuis dalam Quizizz ataupun Word dan sebagainya lah. Banyaklah cara-cara yang boleh kita gunakan untuk menjadikan ia sebagai aktiviti pengukuhan. Dan kita tengok pula kepada penutup yang dibuat oleh ustazah tersebut. Saya suka dengan cara yang ustazah ini lakukan. Kerana apa? Saya tengok ustazah ini beliau menggunakan satu cara supaya pelajar merumuskan pembelajaran tersebut. Maknanya, bila pelajar yang merumuskan, pelajar itu faham apa yang dia belajar. Sebagai contoh, ustazah tanya, okey, awak, apa yang awak faham tentang pembelajaran kita pada hari ini? Okey, awak, apa yang awak belajar pada hari ini? Maknanya, berdasarkan apa yang diajar pada hari tersebut, pelajar dapat merumuskan secara sendiri. Jadi, itu menunjukkan pelajar dapat memahami apa yang diajar. Dan sebagai pengakhirannya, saya tengok secara keseluruhannya guru mengajar dengan cara yang baiklah. Sebab satu lagi, saya tengok guru ini ada memasukkan satu unsur yang mana guru merumuskan balik apa yang dah belajar. Contohnya, guru sebut baliklah apa maksud halal, apa maksud haram, apa maksud syubhah. Jadi belajar, apabila dah habis belajar, kita kena rumuskan balik, kita kena simpulkan balik, kita dah belajar apa sebenarnya hari ni. Bila kita dah simpulkan balik, pelajar akan ingat balik, oh, aku dah belajar benda ni, aku dah belajar benda ni. Jadi kita tidaklah meninggalkan pelajar dalam keadaan tak tahu apa. Untuk SWOT pula, dari segi strength, bagi saya ustazah menggunakan suara yang jelas, lantang dan boleh difahami pelajar. Kemudian weakness. Untuk weakness, mungkin ustazah terlalu menggunakan aktiviti yang biasa. Dan saya rasa ustazah boleh gunakan aktiviti yang lebih menarik pelajar supaya pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Dan yang ketiga, opportunities. Alhamdulillah, ustazah memberi peluang kepada pelajar untuk menjawab soalan dan melibatkan diri dalam pembelajaran tersebut. Dan akhir sekali ialah threats, iaitu ancaman. Ustazah mungkin mengalami masalah untuk menarik minat semua pelajar. Mungkin pelajar tidak terlibat secara keseluruhannya dalam pembelajaran tersebut. Ada pelajar yang perlu digesa baru nak menjawab soalan dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.